li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kerana dengan kasih sayangnya, dengan limpah kurnianya, dengan pertolongannya dan bantuannya, dapat kita bersama-sama pada petang ini berada di dalam surau ini bagi kita membaca kitab yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman yang betul tentang apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tinggalkan, supaya segala benda yang kita buat dalam dunia ini menjadi ibadah kepadanya, dapat pahala darinya, supaya dia betul, tepat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sembahyang, sembahyang yang tepat. Kalau kita puasa, puasa yang tepat. Kalau kita berzikir, zikir yang tepat. Kalau kita kenuri kenara yang boleh mendatangkan pahala, tidak mendatangkan apa-apa dosa dan sebagainya. Dengan itu kita harap Allah akan didik kita, akan pimpin kita menjadi orang-orang yang lebih takwa daripada sebelumnya. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada esok, dan seterusnya, sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik. Sama ada akidah kita, maupun akhlak kita, maupun ibadah kita, supaya kita menjadi orang yang terbaik, sehingga Allah iktiraf kita sebagai hamba-hambanya. Barulah kita dapat selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, tang ni kita nak baca tang mana? Muka surat berapa? 147. Baik. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat 147 ya. Syarat-syarat berpuasa dengan sendiri. Puasa dengan sendiri pada mengerjakan haji dan umrah itu 7 perkara. Kalau ada 7 perkara, artinya dia berpuasa lah, mengerjakan haji dan umrah. Kerana di antara orang yang wajib mengerjakan haji itu, dia mesti berpuasa. Yang kelima, dia mesti berpuasa. Yang pertama, dia Islam. Orang kafir naik haji pun tak sah. Tak boleh masuk Mekah pun kalau dia kafir. Tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Dua-dua itu tanah haram. Diharamkan orang kafir untuk menjejakkan kaki ke Mekah dan Madinah. Di sana ada pegawai immigration. Di sempadan Mekah tu ada pegawai immigration, menentukan siapa yang kafir. Kalau dia masuk juga, dia akan ditangkap. Tak boleh. Ini mesti Islam. Yang kedua, baligh. Baligh tu orang yang wajib mengerjakan haji. Kalau kanak-kanak mengerjakan haji, bukan wajib, tapi sah, boleh kanak-kanak. Yang ketiga, berakal. Orang bodoh atau orang gila, dia mengerjakan haji tak apa, tetapi mesti dipimpin oleh orang yang akil dan baligh. Yang keempat, merdeka. Hamba tak wajib mengerjakan haji kecuali dengan izin tuannya. 4. Yang kelima, berpuasa. Ini kita cerita berpuasa tadi ya. Nakkan tahu berpuasa ke tak berpuasa, tengok ada 7 syarat di sini. Syarat-syarat berpuasa dengan sendiri pada mengerjakan haji dan umrah. Ada 7 perkara ya. Dengan sendiri dia boleh buat benda-benda ini. Itu berpuasa lah tu. Tak ada alasan kenapa dia tak nak mengerjakan haji. Yang pertama, ada bekalan untuk pergi dan balik. Ada bekalannya untuk pergi dan balik. Artinya tambangnya dah ada.
Hari ini senang aja. Tengok dalam tabung haji cukup ke tak duitnya. Ada tak dipanggil oleh tabung haji? Kalau dipanggil di tabung haji artinya cukup duit tu. Kalau tidak tak panggilnya pun. Dah 2 kupang aja dalam tabung haji dipanggil ni ke tak? Tak ada. Ya, dah cukup tambang pergi dan balik baru datang surat mengatakan kamu boleh pergi ke Mekah. Itu pun bukan tentu dapat lagi. Saya tu dah dapat surat. Demo dah datang ke rumah. Bersalam dah berisi tau. Dah berisi salamnya. Tiba-tiba datang surat mengatakan saya tak dapat visa. Kata nak pergi ke Mekah tu tak dapat visa. Ya. Kata macam mana? Bukan saya tahu siapa yang salam berisi tu. Tahun depan baru diambil kira katanya. Jadi diam saya, tak ada buat apa-apa. Kemudian esoknya tu ada penerbangan. Hari ini datang telefon. Nak pergi tak katanya. Esok tu nak terbang, jadualnya. Hari ini datang telefon. Saya tengah jual ikan. Saya ni dulu projeknya jual ikan merkit tahu. Saya tengah jual ikan tu. Laku pun benar pula hari tu. Datang telefon. Nak pergi ke tak? Kalau nak pergi malam ni pergi katanya. Saya dan isteri saya lah dua-dua. Ya, tak ada fikir terus hendak je kamu kan. Je. Jadi pakat satu orang hantar ke Kelana Jaya. Kami pun bertolak lah malam tu. Ya, serta merta aja. Mana duit memang dah cukup. Yang tak dapat visa tu je. Bila siasat-siasat rupanya visa tu dijual dema kepada orang yang mengerjakan pakej haji. Itulah pergi masa tu. Pergi yang kali kedua tu. Itu yang jumpa Yusuf ni. Kami sekali ke Mekah tu. Yang kedua tu lah. Boleh dah? Tak ada lah. Itu. Jadi ada bekalan pergi dan balik. Yang kedua, syarat yang kedua, ada perkara-perkara yang dikehendaki seperti air pada tempat-tempat perhentian yang biasa dengan harga yang berpatutan. Artinya kalau tak ada air pun ada duit nak beli air. Kalau kita ikut daratan lah ya, ikut darat. Mana tahu kan ya, dia nak pergi ikut darat. Tak nak ikut kapal terbang. Ikut Siam, lepas Siam ke mana? Burma, lepas Burma ke mana? Tak, saya pun tak tahu. India kan ya. Bangladesh, India, dari India tak ke mana, itulah caranya. Ada ikut jalan darat. Tempat berhenti tu ada air. Kita boleh beli, duitnya cukup nak beli air tu. Itu syarat. Kalau tak ada air, atau ada air tapi tak ada duit belinya, tak cukup syarat lagi. Itu orang yang boleh pergi tu. Yang ketiga, ada kenderaan atau tunggangan yang disewa atau dibeli jika jauh perjalanan ke Mekah itu lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah ni kira-kira sukatan 56 batu, ikut setengah ulama. Ada ulama mengatakan 2 marhalah ini ialah 48 batu. Yang mengharuskan kita sembahyang jamak dan qasar. Itu 2 marhalah. Ada ulama mengatakan 48 batu, ada ulama mengatakan 56 batu, ada juga ulama mengatakan 72 batu. Ambillah mana dah. Ketiga-tiga itu betul. Kerana ketiga-tiga itu pendapat apa? Pendapat ulama. Begitu juga di lain daripada Mekah. Kita berjalan di daratan tu cukup aja 48 batu. Kalau nak jamak qasar boleh lah ya. Dalam kitab Sabilan Mu'tadin dia katakan 16 firsah. 1 firsah 3 mil. 3 mil tahu tak? 3 mil tahu tak? Mil je kat Arab. 3 mil tahu tak? 3 batu lah. Dekat Arabnya 3 mil. Cakap orang putihnya apa? Mil cakap orang putih apa? Allah dia minta tahu cakap orang putih kan? Mile. 3 miles. Jadi kalau 16 firsah, 1 firsah 3 mile. 16 firsah apa? Ya Allah, 3 kali 16 berapa? 48 batu. Ya, tak tahu kita menengis ke? 16 kali 3.
6 kali 3 18, tangan 1, 3 kali 1 3, campur 1 4. Ada berapa? 48 batu. Macam dari tapah ke kamera Highland tu boleh lah. Dia kira 16 dosa. Nak jamak boleh, tapi afdalnya mesti 3 marhalah. Ini 2 aja, 2 marhalah tu boleh. Tapi yang afdalnya kalau 3 marhalah dah lebih. Baru dia afdal jamak dan qasar. Nak ke Mekah pun habis tu ke? Kita dari Malaysia ni di Kelana Jaya tu boleh dah jamak. Kalau kita nak jamak dari sini, itu dia. Kalau jauh sampai kepada 2 marhalah, ada kenderaannya nak pergi tu. Orang Malaysia ni ada tak kenderaan nak ke Mekah? Kalau tak ada, tak dapat pergi pun. Ada kenderaannya, nunggu je. Apa kenderaannya? Unta kan? Kapal terbang. Kapal terbang kenderaannya. Kalau dah ada kapal terbang tu, bolehlah kita. Cukup dah syaratnya tu. Syarat yang ketiga tadi, Kalau ada tonggangan pun boleh ke? Kalau naik kuda umpamanya, pergilah naik kuda dalam Malaysia ni. Ataupun naik unta, umpamanya lah. Kalau nak naik unta boleh, pergi jalan naik unta. Kalau lebih 2 marhalah tu. Yang keempat, aman jalan daripada perkara yang berbahaya akan dirinya, hartanya dan kehormatan dirinya serta orang yang bersama dengannya. Maknanya perjalanan daripada Malaysia ke Mekah ni aman. Tak ada gaduh-gaduh, tak ada peperangan, tak ada pula di perjalanan ada orang-orang yang yang akan membunuh kita atau mencederakan kita atau berperang dengan kita, tak ada. Aman jalan. Kapal terbang dari Malaysia ni naik aman aja sampai ke Mekah. Tapi kalau tengah berperang di bawah tu tak ada aman, macam itu berbahaya. Boleh dia dibatalkannya kalau dia nak. Dia kapal terbang tu lalu daripada Mekah tu, katakanlah dia melalui India. India tengah berperang ketika itu dengan Pakistan umpamanya. Roket pecah apa aja. Tak putus-putus aja, com roket tak putus-putus. Maka ketika itu bolehlah kita batalkan niat nak pergi ke Mekah, syaratnya tak cukup. Tapi kalau berani juga terpulanglah. Tapi kalau ada alasan seperti itu, diterima oleh Allah alasan itu untuk kita tidak pergi ke Mekah, tidak pergi menunaikan haji. Jadi kalau perjalanan tu aman, maknanya kuasa lah tu. Berkuasa lah dia. Tak ada alasan mengapa dia tak pergi. Aman perjalanan. Dari perkara yang membahayakan dirinya ataupun hartanya. Kalau memang ada kumpulan perampok terkenal umpamanya, lalu ikut Afghanistan, ada perampok nunggu aja umpamanya. Ketika itu boleh dibatalkannya niatnya nak ke Mekah tu. Begitu juga kehormatan dirinya. Kita mau isteri kita, terjamin tak kehormatan isteri kita? Terjamin tak kehormatan anak-anak perempuan kita dan sebagainya? Kalau terjamin, artinya syarat cukup. Wajib dia pergi. Serta orang-orang yang bersama dengannya. Orang bersama dengannya, kehormatan itu terjaga, terjamin. Kalau dah terjamin nak berlaku juga, itu takdir Allah Ta'ala lah. Tidak menggugurkan wajibnya. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, bagi seseorang perempuan hendaklah berserta suaminya atau mahramnya atau hambanya atau orang yang kepercayaan, perempuan atau lelaki. Perempuan nak mengerjakan haji mesti bersama dengan suaminya. Kalau suami tak ada, mahramnya, orang yang haram kahwin dengan dia, bersama dengan bapaknya ke, bersama dengan adik lelakinya ke, bersama dengan abangnya ke, itu mahram. Bukan muhrim ya, mahram. Banyak orang salah sebut, dia kata muhrim. Mahram, muhrim tu artinya orang dalam ikhram haji, itu muhrim. Tengah makan pakaian ikhram tu, itu orang-orang tengah muhrim tu. Ini mahram, orang yang haram kahwin dengan dia, mesti bersama dengan dia. Ataupun hambanya. Kalau dia perempuan, hamba itu perempuan jugalah. Tak boleh bawa hamba lelaki pula dan berdua aja, tak boleh juga ya. Zaman itu di mana ada hamba pun.
atau orang yang kepercayaan, sesama perempuan, 4 orang paling kurang ya, 3 orang. Sama-sama perempuan boleh pergi satu kumpulan. Ya. Kalau ikut package ada perempuan belakang-belakang, dia dah berjanji, kau janji nak memelihara aku, nak membimbing aku, boleh dah tu ya. Itu kalau pergi naik haji. Sama-sama. Kalau tak dibagi tabung haji pun. Kalau kita tak ada mahram tau. Orang perempuan kalau tak ada mahram tak dibagi di tabung haji. Mesti ada mahram. Lebih-lebih lagi kalau umrah lagi tidak mahram. Haji benda yang wajib. Ada sikit kelonggaran syaratnya. Tapi kalau umrah ketat. Kalau tak ada mahram tak dibaginya. Nanti tak dapat visa pun. Yang keenam, tidak kepayahan pada menaiki kenderaan atau tunggangan. Tak ada teruk benar nak naik motor tu, tak ada teruk benar nak naik kapal terbang tu. Tak ada teruk benar nak naik unta tu, tak ada teruk benar nak naik kuda tu. Tak ada kepayahan nak menaiki kenderaan tu. Senang aja ya. Yang ketujuh, pada ada masa dan kesempatan bagi menunaikan haji. Ada masa, ada kesempatan. Ya. Dia cuti ketika itu ke, ataupun dia tak ada apa kerja pada ketika itu ke, ada masa, ada kesempatan. Itu syarat. Maknanya dia puasa tu. Okey, itu 7 syarat menandakan orang itu berkuasa pergi menunaikan haji. Ada soalan tentang kuasa? Tak ada? Anda betul dia main ni. Tak ada soalan? Okey, tak ada dah. Eloklah tu. Ada. Ada kuasa tapi tak pergi. Itu kalau dia ada kuasa, syarat-syarat ni semua ada, dia ada kuasa, saja tak pergi kerana apa? Kerana tak nak. Kerana engkar. Kerana sayang duit. Kenapa lagi? Saja tak nak lah. Tak kesior katanya. Macam mati dia sebelumnya. Ketika itu, mati dia lepas itu. Tak mengerjakan haji sedangkan dia mampu. Saja tak nak pergi. Apa jadinya? Dia mati sebahagian daripada Nasrani dan Yahudi. Nak mana? Nak Nasrani ke nak Yahudi? Dia matinya tu sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani. Nak mana? Nak Yahudi ke nak Nasrani? Nak Nasrani ke nak Yahudi? Mana-mana lah. Siapa nak mati dalam keadaan Yahudi angkat tangan? Siapa nak mati dalam keadaan Nasrani angkat tangan? Jadi nak pergi mengerjakan haji ni jangan tunggu dah tua. Bila cukup kuasa, pergi. Lebih-lebih orang kerajaan, cuti bila-bila boleh dapat. Gitu juga orang perniagaan. Dia kuasa sendiri, apa yang menghalang dia? Pergilah. Jangan tunggu dah tua pun nak pergi. Takut dia ada kuasa pergi tapi saja tak pergi. Maka Allah denda dia, matinya sebahagian dari Yahudi dan Nasrani. Itu kita takut tu. Kerana hukumnya apa? Mengerjakan haji ni apa hukumnya? Wajib. Lagi? Tak ada dah. Baik, tak ada kita pergi kepada rukun haji. Rukun apa tu nya? Rukun ni iaitu satu syarat yang kalau kita tak buat, hajinya tak sah. Hajinya tak sah kalau tak buat rukun ni. Kalau kita tinggalkan rukun ni, tak buat, atau kita buat dengan cara tak betul pun hajinya tak sah. Bila tak sah, wajib diqada. Wajib diqada dan berdosa. Itu namanya rukun haji. Wajib diqada kalau tak berbuat dan hukumnya berdosa. Dalam bab haji ni ada dua. Satu rukun haji, lagi satu wajib haji. Wajib haji ni pun wajib hukumnya. Tapi kalau dia tak buat, hajinya sah. Dia berdosa. Hajinya sah. Tadi kalau rukun tak buat, hajinya tak sah. Ini hajinya sah. Dia berdosa. Lagi apa?
tak wajib qada, ya. Dia berdosa, dia boleh kena dam. Kena dam apa artinya dam? Main dam. Ha? Apa arti kena dam? Kena denda. Berbagai-bagai dam, ya. Itu rukun haji. Dan wajib haji. Wajib haji itu begitu juga. Kalau tak dibuat hajinya sah, tapi berdosa dan dia kena dam. Bila dam tu, dia bayar dam tu, tak ada berdosa lagi. Bila tak berdosa. Itu namanya dam. Denda, dah bayar denda, baru tak ada berdosa. Kalau tak, masih berdosa lagi. Rukun haji wajib qada. Tak dibuat, hajinya tak sah. Ya, wajib qada. Berdosa, kena dam lah tu. Itu kalau rukun haji tak buat, ya. Jadi ada 5 perkara rukun haji ni. Yang pertama, ihram. Ihram tu apa? Berpakaian dengan pakaian ihram. Lepas tu apa? Mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang orang dalam ihram melakukannya. Itu namanya ihram. Ya. Jangan buat benda-benda yang haram dalam ihram tu. Ada benda yang dilarang kalau orang dalam ihram tu. Di antaranya apa? Pakai air wangi. Lagi akad nikah. Lagi menggugurkan bulu di badan dan sebagainya. Nanti akan kita baca benda-benda yang tak boleh buat dalam ihram tu. Jadi yang pertama ihram. Mesti dia ihram. Sebelum ihram tu ada benda-benda yang sunat dilakukannya. Bukan wajib, ya, sunat. Pertama semayang sunat ihram namanya. Saja aku semayang sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian niat dalam hati itu, saja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Sunat dua-dua tu. Bukan wajib tau. Tapi niat tu wajib. Niat ihram tu wajib. Kerana ihram tu wajib, niat tu wajib lah. Kalau tak sah ihramnya. Semayang tu. Bukan wajib tu, sunat. Niat tu wajib. Kita niat, saja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Nawaitul hajja wa ihramtu biha wa ihramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan berihramlah aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau umrah apa itu juga, nawaitul umrata wa ihramtu biha lillahi ta'ala. Itu kalau ngajak umrah. Ya. Itu yang pertama, ya. Ihram. Kalau tak ada niat ihram, tak ada berihram, tak sah hajinya. Dia tak ada rukun, tak berjalan. Bila tak sah hajinya, berdosa. Berdosa dia. Yang kedua, wajib qada. Yang ketiga, kena dam lagi. Kena dam lagi. 3 denda aja. Yang pertama. Yang kedua, wukuf. Wukuf di mana? Wukuf itu artinya berhenti. Waqafa, berhenti. Yang kita baca Quran tadi waqaf dah. Apa arti waqaf? Berhentilah. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas lain. Allahu samad. Itu artinya waqaf. Berhenti. Ya, sebab itu tuan-tuan kalau baca qul huwallahu ahad, orang menuri jangan lajak aja. Jangan qul huwallahu ahad Allahu samad, betul ke? Qul huwallahu ahad Allahu samad, betul ke? Tak betul. Kalau nak berhenti, kalau nak wasal. Qul huwallahu ahadunillahu samad, baru betul. Jangan qul huwallahu ahad Allahu samad. Berhenti pun tidak, sambung pun tidak. Kalau berhenti, qul huwallahu ahad. Tarik nafas lain. Allahu samad. Baru betul. Kalau nak sambung, qul huwallahu ahadunillahu samad. Ya, jangan pergi orang berduri qul huwallahu ahad Allahu samad. Kalau Rabi itu dia bacanya apa Pak ya? Kalau Rabi itu dia bacanya macam mana? Ngabihkan pulut aja. Ngabihkan beras aja. Pahala tak ada apa di sisi Allah Ta'ala. Itu cerita wakaf tadi. Ini wukuf ni perkataan wakaf lah, berhenti. Dia mesti berhenti di Arafah. Di padang Arafah. Berhenti. Paling komannya lalu aja, kira berhenti lah tu.
Kalau dia lalu aja di Arafah tu, kira berhenti lah tu. Mesti dia ada di Arafah pada satu masa. Bila masanya? Nanti akan kita baca. Ada syarat-syarat sini ya. Wukuf. Kalau langsung tak pergi, tak sah. Kerana rukun tak berjalan. Ya. Kalau dia sakit pun, dia sakit terdaik macam. Tahu ke terdaik? Sudah tak bangkit. Kalau tak kan sah hajinya buat. Bawa dia ke Arafah. Paling kurangnya dia ada di situ. Satu lafzah, satu saat. Baru sah ya. Yang ketiga tawaf. Apa kata tawaf? Mengelilingi Kaabah berapa kali? 7 kali ya. Tawaf ni ada beberapa jenis tawaf. Yang pertama namanya tawaf kudum. Tawaf kudum tu hukumnya sunat. Apa arti tawaf kudum? Tawaf welcome. Tawaf berarti welcome. Selamat datang. Welcome to Mecca. Dia pun guna tawaf tu 7 kali. Hukumnya sunat ya. Yang kedua tawaf haji. Hukumnya apa? Wajib. Yang ketiga tawaf umrah. Apa hukumnya? Wajib. Yang ketiga, yang keempat tawaf sunat. Tawaf sunat. Masuk aja ke Mekah, tawaf dulu, baru sembahyang tahiyatul masjid. Nak sunat tawaf, bukannya dia tak ada tahiyatul masjid. Dia terus tawaf dulu. Kalau tawaf baru sembahyang sunat tawaf. Ganti tahiyatul masjid. Itu yang apa namanya peraturan dia. Tapi bagi orang penyegan bin Malah, ada tak orang penyegan bin Malah? Dia masuk Masjidil Haram, apa buatnya? Sembahyang tahiyatul masjid. Boleh lah tu ya. Tapi itu untuk orang penyegan bin Malah, bin apa lagi? Bin berat tulang lagi. Bin apa? Bin tak guna lagi. Bin penyegan dan sebagainya ya. Dia tak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram tu. Dia tawaf. Dimulai masuk itu dengan tawaf. Tawaf sunat 7 kali. Itu yang ketiga. Yang ketiga, yang keempat kan tak? Yang keempat namanya tawaf wida. Tawaf wida. Waw, dal, alif, hamzah. Tawaf wida ni kata apa? Tawaf goodbye. Tawaf selamat tinggal. Jangan pergi aja keluar dari Mekah. Hukumnya wajib tau. Siapa keluar aja dari Mekah tak ada tawaf, hukumnya berdosa. Berdosa. Tapi tak ada wajib qadha lah. Berdosa. Itu dia wajib ya. Tawaf wida' namanya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat sa'i. Sa'i. Sa'i ni apa katanya? Berjalan daripada Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah berapa kali? 7 kali. Sekali lalu kira 1 ya. Safa ke Marwah kira 1. Marwah balik ke Safa kira 2. 2 balik ke Safa kira 3. 3 Safa pergi balik ke Marwah kira apa? Kira 4. Begitulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Hukumnya apa? Sa'i tu. Dia ada 2 je sa'i tu. Sa'i tu hukumnya wajib. Sa'i haji dan sa'i umrah. Dia tak ada sa'i sunat. Sa'i sunat tak ada. Hanya yang ada sa'i wajib, iaitu untuk haji, dan sa'i wajib untuk umrah. Itu namanya sa'i. Yang keenam bercukur atau bergunting. Itu namanya tahallul. Menghalalkan yang sebelum ini jadi haram. Itu namanya tahallul, menghalalkan yang sebelum ini jadi haram. Seperti apa? Seperti berpakaian dengan pakaian yang berjahit. Lepas cukur tu bolehlah berpakaian. Bolehlah tukar pakaian, ataupun pakai bau-bauan, ataupun menggugurkan bulu dari badan. Itu boleh. Tapi ada yang tak boleh. Sebelum selesai haji ada lagi ya. Ada tahallul yang pertama, tahallul yang kedua. Tahallul yang kedua tu baru boleh semuanya. Nikah tak boleh lagi pada tahallul yang pertama tu. Akad nikah tak boleh lagi. Lagi apa? Bersetubuh tak boleh dengan isteri, walaupun dengan isteri tak boleh. Udah habis kerja haji tu baru boleh. Yang kelima, yang keenam bercukur pada sekalian rukun-rukun haji. Bukan bercukur, minta maaf dia. Terbaca yang di atas tu pergi ke bawah pergi. Tertib. Apa arti tertib? Ikut urutan.
pada sekalian atau sebahagian daripada rukun-rukun haji. Ada juga orang buat sa'i dulu, baru dia tawaf kemudian. Boleh tak? Ada caranya boleh ya. 2/3 boleh dah buat tu, bolehlah kita dulukan yang kemudian dan kemudiankan yang dahulu, boleh. Baik, tengok dia diterangkannya satu persatu. Ini rukun aja ni. Dia bukan sepintas lalu. Rukun haji itu 6 perkara. Pertama ihram, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima bercukur, keenam tartib. Itu rukun haji. Kena ikut apa tu? Kena ikut rukunnya tu. Pada sebahagian, bukan semua ya, pada sebahagian rukun-rukun tu kena tertib. Boleh tak? Tak apa. Yang pertama kita pergi ihram. Ya, ihram ni pula ada pula syarat-syarat dia. Ya, yang pertama ihram. Ihram ialah masuk mengerjakan atau niat masuk mengerjakan haji atau umrah serta kedua-duanya sekali. Ya, dia boleh niat haji pun boleh, niat umrah pun boleh, niat kedua-duanya pun boleh. Kalau kita mengerjakan haji apa keluarnya? Haji yang kedua-dua itu dalam satu masa. Haji apa keluarnya? Haji qiran. Qaf, ra, alif, nun. Haji qiran. Ya, dia ada 3 cara haji tu. Yang pertama buat haji dulu. Lepas itu baru buat umrah. Buat haji je dulu. Itu namanya haji tamattu'. Ya. Bukan. Sorry, lupa. Itu namanya haji ifrad. Alif fa ra alif dal. Haji ifrad. Buat haji dulu. Dia tak ada buat umrah. Sampai ke Mekah tak ada buat umrah. Relax aja. Orang lain buat umrah dia tak buat. Tunggu musim haji baru dia buat haji dulu. Itu namanya ifrad. Itu yang lebih afdal. Nombor 1 afdal haji ifrad ni lah. Tapi jarang orang buat tu. Kenapa? Tak tahan lama-lama dalam ihram. Ya, padahal bukan ada apa-apa pun. Ihram tu pakaian aja. Ada pun pantang larang yang lain tu. Kalau tak ihram pun pantang larang juga. Boleh ke menjarut ketika dalam ihram? Di luar ihram boleh ke menjarut? Tak boleh juga. Boleh ke bergaduh di luar ihram? Tak boleh juga. Jadi pantangnya itu aja. Pakaian aja, dia berpakaian ihram itu aja. Sabar kena sabar, berihram kena sabar, tak ihram kena sabar ya. Tapi kerana kita ditakut-takut kalau orang sebelum dulu, payah kita nak jaga ihram tu payah kan. Jadi tak ada orang buat ifrat. Sedangkan ifrat tu yang paling afdal buat haji dulu. Sudah habis kerja haji baru buat umrah ya. Baiklah. Ya. Ihram ialah masuk mengerjakan atau niat masuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya sekali. Qiran ni untuk orang yang banyak hal. Dia nak cepat habis. Dia buat sekali aje. Tawaf tu tawaf haji dan tawaf umrah sekali. Ya. Sa'i itu sa'i haji dan sa'i umrah sekali. Itu namanya haji apa? Qiran. Itu yang ketiga. Itu pilihan yang ketiga. Pilihan yang paling leceh, yang paling lekeh, yang paling tak guna. Itu qiran. Tapi kalau banyak hal tak apa, sah haji itu sah ya. Ya, atau kedua-duanya sekali. Kemudian berniatlah orang yang ihram masuk mengerjakan haji atau umrah. Dia niat sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dah aku atasnya kerana Allah Ta'ala. Itu dia start ihram tu. Bermula dari itu start dari ihram. Masa itu sunat dia sebut apa? Apa sunatnya? Apa sebutan yang sunat tu? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu sunat dia. Itu dikeluarnya apa dah? Labbaik Allahumma labbaik. Apa keluarnya? Talbiyah. Apa keluarnya sekali lagi? Talbiyah namanya. Sunat ya. Berniatlah orang yang ihram masuk mengerjakan haji atau umrah atau